dan Ustaz buat penerangan. Okey, dengar betul-betul. Sesi ni akan dibuat record. So sekarang ni Ustaz dah record. Sesi ni adalah sesi buat penerangan untuk sepanjang kelas kita sebanyak 8 kali. Tidak termasuk malam ini. Okey, 8 kali tidak termasuk malam ini. Bermaksud kalau campur dengan malam ni dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 9. Okey. Kelas kita ada 8 kali. Dan 8 kali itu hanyalah fokus betul-betul kepada solid tajuk. Dan malam ni adalah kepada penerangan. Alright? So Ustaz mulakan dulu. Pada mak ayah, ini adalah video record yang tuan-tuan akan tengok selepas ini. Mungkin tuan-tuan tak sempat live yang bersama dengan kita malam ni. Okey, nanti tuan-tuan akan tengok selepas ini. Okey, siapa yang belum pinkan video Ustaz dulu supaya dapat dengar jelas video dan gambar serta audionya. Okey, baik. So, tak ada masalah boleh Ustaz teruskan. Right, begini. Pertama, Ustaz perkenalkan nama dulu. Nama Ustaz Nik Afendi bin Muhammad, Nikaffendy. Okey, Nik Afendi bin Muhammad. Awak boleh panggil dengan Ustaz Nik. Okey, panggilan dengan Ustaz Nik, atau kalau awak nak chat, nak tanya ke apa benda, awak just boleh panggil Ustaz je. Alright? Okey, itu satu. Yang kedua, style Ustaz lebih suka santai, lebih suka enjoy, happening dan gila-gila dalam kelas. Alright? So Ustaz tak suka skema-skema keras-keras kejung macam nak mati, macam jenazah tu. Alright? Alright. Mesti korang bergerak-gerak, mesti korang happening, muka mesti senyum. Senyum sekali, 1, 2, 3, senyum semua. Nak tengok? Macam tu. Right. Okay. Kajian ada sebut orang senyum memanjangkan umurnya dan kesihatan muka dia, urat kulit dia, muka dia akan lebih tegang dan nampak lebih muda. Kan? Macam Ustaz. Macam aku tengah muda sekali ni. Korang umur berapa Darjah tingkatan 1? Tingkatan 1 sekejap Tingkatan 1, 13 tahun kan? 13 tahun. Tingkatan 1, 13 tahun. Ustaz 15 tahun. Nampak tak? Beza kita sikit je. Okay? Beza umur kita sikit saja. Right. Okay, umur Ustaz. Baik, teka sekarang. Teka cepat-cepat dekat ruangan chatting. Ini belum masuk kuis lagi Ini teka-teki biasa saja ni. Korang jangan tutup hadiah. Siap korang tutup hadiah. Teka-teki umur. 23, 21. Aku dah kata korang mesti cakap aku muda. Korang ni jangan peli-peli sangat sampai kata 21 lah umur 34, hampir-hampir. Fatini 34, hampir-hampir. Nazahan, kurang ajar Nazahan. 45 Nazahan bagi kat aku. Kurang ajar Nazahan. Nasib baik kau dah jauh Nazahan. Kau tidak aku sekeh kepala kau nanti. Jap, mana lagi ni? 38, 39. Mak ai. Kau ni Mas. Jap, Fatini 36, Nazahan 34 dah turun balik lah. 32. Belum jumpa lagi ni. Aduh, kau Ustaz terlitas. Ni dah ada dah. Elisha, korang tulis macam malaikat laju gila. Kejap. Aku nak baca ni. Korang bab menulis nombor 1. 35 tahun tu, Muhammad Elisyah. Apa nama Eliasyah. Aku dah mula tak pandai baca dah ni. Eliasyah. Nama ganas sangat nama. Macam ahli syurga nama. Okey. Ya, Ustaz 35. Tahun 1984. Cuba kira sekejap. 2020 tolak 1984. Betul tak? Ke Ustaz salah? Tadi dah cakap. Oh ya ke? Ustaz tak perasan dah. Cuba kira sekarang. Betul tak? 2020 tolak 1984. Okey. Kan? 35 kan? Betul kan? Ke 36 Ustaz lupa. Ustaz kalau tanya Ustaz memang nak muda je. Tak nak tua-tua ni. Okay. Korang je kata aku umur 40. Kurang ajar. Dek, 36. Ya ke 36 Bukan 35 Mak ai. Aduh, okay, sorry 36. Aduh, aku umur pun lupa lah. Ustaz kalau tanya umur, memang sensitif gila. Aku nak umur 21 je kalau boleh. Tak nak lah naik-naik ni. Okay. 36 Baik, cantik. Terima kasih yang tolong kirakan. Okey, memang umur 36. Ialah Ustaz baru sambut birthday 25 hari bulan 6. Yes, 25 hari bulan 6. Hari ini 6 Julai. Minggu lepas Ustaz sambut birthday. Jadi 36 dah masuk dah. Sorry. Okey, itu adalah umur Ustaz. Background pembelajaran Ustaz, Ustaz daripada Universiti Melaya, dah tua. Kurang ajar siapa tarik dah tua tadi, aku sekeh kepala. Korang kalau nak doa, tolong doa muda-muda
jangan doa yang tua-tua. Sensitif aku dengar. Okey. Ustaz daripada Universiti Melaya, Kuala Lumpur. Memang ijazah pendidikan Islam. Ijazah pendidikan Islam, Universiti Melaya, Kuala Lumpur. Siapa yang sini nak masuk Universiti Melaya, angkat tangan, angkat tangan. Nombor 1 universiti di Malaysia ni. Dia Kahar, amin. Ustaz doakan. Siapa lagi nak masuk Universiti Melaya ni? Awatih tak nak. Awatih kata apa? Universiti Melaya. Apa barang? Aku nak pergi overseas kot. Awatih kata. Okey, siapa yang nak pergi Universiti Melaya tu, Ustaz doakan dipermudahkan. Okey, banyak kos dekat Universiti Melaya. Kos sains ada, kos engineering ada, kos lawyer pun ada. Bukan lawyer, bukan lawyer mutah tu, law. Alright? Okey, lagi kos medik pun ada. Dan Universiti Melaya adalah satu-satunya universiti yang ada hospital yang top 1 di Malaysia, iaitu Pusat Perubatan Universiti Melaya, PPUM. So siapa yang nak belajar Universiti Melaya, untunglah. Ni Ustaz cerita fakta tau. Universiti Melaya adalah the best universiti daripada dulu sampai sekarang, top 1 ranking Malaysia. Masih lagi, masa Ustaz belajar dekat Universiti Melaya pun, masa tu memang nombor 1 lagi dan sekarang pun nombor 1 lagi. Okay, dalam ni macam mana cikgu? Apa tu? Soalan. Sekejap Ustaz tak sempat lagi baca soalan tau. Dalam ni, okay, saya nak masuk Universiti Bristol. Bristol kat mana? Dekat India ke apa? Kau janganlah tulis pelik-pelik, aku tak tahu ni. Dalam universiti tua muda saya nak masuk sekolah engineer. Boleh, masuk je dekat mana-mana. Okey, ikut minat, jangan ikut orang. Okey. Ayah saya kerja dekat Universiti Melaya. Okey. Ya ke dekat mana? Dekat Universiti Pensyarah ke? Patini? Patini ayah kerja dekat mana? Dekat Universiti Melaya Okay, salam dekat ayah. Silap-silap Ustaz belajar dengan ayah. Okey, Ustaz daripada Fakulti Pengajian Islam dekat Universiti Melaya, dia ada banyak fakulti pendidikan, perubatan, sains. Okey, Ustaz daripada Fakulti Pengajian Islam atas bukit. Kalau siapa yang masuk Universiti Melaya, dia kena masuk sampai dalam, dan kalau nak pergi Fakulti Pengajian Islam ni, dia duduk dekat atas tu. University of Bristol tu kat London. Okey, insya-Allah, amin. Ustaz doakan dipermudahkan. Fatini. Okey, kemudian tu lagi satu nama, umur dah dapat, lagi apa lagi? Pengajian dah dapat. Ni, keluarga pula, keluarga. Teka cepat. Dah nikah ke belum ni? Teka. Korang ni teka mengikut firasat korang. Dah nikah ke belum? Jangan tanya mak ayah. Siapa tanya dosa. Mak ayah pula kalau cakap dosa besar. Dosa besar. Dah. Ya ke dah? Ustaz bujang lagi lah. Dah nikah. Laju korang dah kahwin, dah nikah. Dah kahwin, dah nikah. Dah beristeri. Macam-macam. Dah nikah Okay. Dah ada anak. Oi, keluarga. Fatini siap dah ada anak. Aku tanya dah nikah belum, dia cakap apa? Dah ada anak. Yelah, faham. Kita bukan orang muda, kita orang tua. Right, Ustaz dah nikah, anak 4 orang. Tapi yang bersama dengan Ustaz 3 orang. Okey, cuba teka. Anak 4 orang, yang bersama dengan Ustaz 3 orang. Mana seorang lagi? Cepat. Sudah banyak teka-teki malam ni. Malam ni bukan pendidikan Islam, malam ni pendidikan otak. Pendidikan belah otak. Universiti, anak aku dekat universiti, korang ni kau ajar betul. Anak aku yang kecil lah, aku muda lagi. Universiti tu maksudnya aku dah tua. Korang ni tak apa-apa lah. Dalam perut, ni bersama Ustaz. Maksudnya benda tu dah keluar. Dalam perut buat apa? Dalam perut. Cerita dalam perut, makanan dalam perut. Korang betul lah. Dah kahwin, aku tanya pasal anak, dia cakap pasal kahwin. Orang dah habis dah soalan tu. Soalan tu dah basi dah. Di syurga. Ya, okey. Baik. Ustaz ada kisah yang menyedihkan sikit lah. Nak dengar tak? Nak dengar buat macam ni? Sorry. Buat macam ni. Siapa yang tak buat, tak nak cerita aku. Okey, cantik. Okey. So, Ustaz ceritalah sikit sebelum kita pergi lebih lanjut ni. Tahun 2016, 30 Ogos. Ustaz ingat lagi cerita tu. Okay, 30 Ogos. Isteri Ustaz dia drive kereta. Ustaz pendekkan cerita ni lah. Ustaz tak nak panjangkan sangat, takut masa kita tak sempat. Dia drive kereta pergi ke sekolah macam biasalah. Dan hari tu waktu hujan. Dan hujan lebat sangat. Dan hati Ustaz tu daripada subuh tu rasa macam tak tenteram tau. Macam rasa macam ada satu benda yang something akan berlaku yang tak bagus kan. Jadi yalah naluri ayah dan naluri suami.
Masa tu kandungan dalam perut isteri Ustaz dah masuk 9 bulan. Tinggal beberapa hari lagi untuk diudik. Diudik ni maksudnya tarikh untuk dilahirkan. Tak silap Ustaz, doktor kata dalam 3-4 hari. Bersedia. Dengan beg-beg tu dah bersedia dah. Nak bawa ke hospital kan. Dah bersedia dah. Tunggu je dia sakit. Keluar air apa dipanggil tu, air ketuban tu kan. Lepas tu ada gerak-gerak sikit lah. Maksudnya boleh bergerak ke hospital lah kan. So masa tu isteri Ustaz pergi ke sekolah. Dan dia terlibat dengan kemalangan. Ada 3 buah kereta. Isteri Ustaz kereta yang keempat. Okey, isteri Ustaz kereta yang keempat. Dia langgar daripada belakang waktu hujan lebat. Masa tu Ustaz tanya, dia sempat break tak kereta tu kan? Dia kata dia dah break bang. Dia kata ayah dah break bang. Tapi kereta tu meluncur. Kan atas jalan hujan meluncur. So hati-hati ya. Kalau mak ayah hantar awak ke sekolah waktu hujan, pesan dekat mak ayah perlahan. Tu satu. Yang kedua, follow jauh sikit daripada kereta depan. Jangan rapat-rapat. Kalau break, emergency case, dapat lagi buat something yang kita boleh elak ke apa sebagainya kan. So nak ditakdirkan, terlanggarlah kereta yang ketiga, isteri Ustaz kereta yang keempat. Dan kan orang perempuan kan dia bawa kereta, steering tu. Kalau boleh dia nak masuk dalam steering tau. Punyalah dekat tu kan. Macam biasa kan. Awak perhati mak-mak awak bawa kereta macam mana kan. Kalau ayah tu dia steering macam kereta lumba. Kursi macam ni steering jauh kan. Pula ni je main dengan tangan macam ni je kan. Tapi kalau mak-mak ni dia dekat sikit. Kalau boleh dia nak macam tu. Kalau boleh dia nak makan steering tu. Kan. Ganti dengan McD. Okey, kemudian isteri Ustaz memang dia dekatkanlah dengan steering tu sebab kaki dia pendek. Kaki pendek. Ikut suka hati aku jadi bini aku. Okey, kemudian ketika kemalangan tu berlaku, dia hentam belakang tu kereta dan perut dia berlanggar dengan dia punya steering tu. So dia macam tertekan lah. Steering tu macam hempak perut. Kemudian anak dalam perut isteri Ustaz tu yang jadi masalahnya. Apabila dikeluarkan daripada kereta, orang kampung keluarkan. Masa tu hujan lebat lagi. Gerakan bayi dalam perut dia berhenti tau. Dia macam berhenti gerak. Lepas tu gerak balik. Lepas tu berhenti. Lepas tu gerak balik. Lepas tu berhenti. So medik datang dan bawa ke hospital dan disahkanlah meninggal dunia pada 30 hari bulan Ogos. Ustaz ingat lagi. Dan 31 Ogos esokkan hari pengebumian di tanah perkuburan Islam di Negeri Sembilan. Ustaz tinggal dekat Senawang. Siapa orang Senawang, siapa orang Seremban atau orang Negeri Sembilan di sini, kita berjiran dan kita satu negeri. Tapi Ustaz asal pada Kelantan, cuma Ustaz menetap di sini. Okay, so Ustaz nak cerita tu anak yang ketiga. Pengajaran cerita tu adalah pengajaran yang membuatkan jiwa Ustaz kuat loh. Dan hubungan Ustaz dengan family Ustaz yang ada sekarang ni, anak-anak dan isteri kuat. So feel tu, dia perasaan hilang tu buatkan Ustaz jadi apa panggil termenung lah. Kita awak dan Ustaz kita semua sebenarnya kita kena faham satu benda. Hidup kita ni kita tak tahu bila kita mati. Okay? Katakanlah hari ni kita duduk mak ayah kita. Gembira, happy, makan dan sebagainya kan. Kita baru mungkin awak pun baru berjalan dengan mak ayah minggu lepas kan. Yang hujung minggu lepas. Dan bangun pagi besok mungkin kita dah tak tengok dunia ni. Itu satu. Atau kita mungkin masih tengok dunia. Tapi kita dah tak dapat tengok mak ayah kita hidup macam biasa. Itu benda yang kita kena bersedia anytime, anywhere. Okay, ingat tu. Bila kita ni jadi orang Islam, kita kena yakin betul-betul bahawa mati tu pasti, hidup tu pasti. Sekarang kita tengah hidup. Okay, dan awak nanti akan mati, semua orang akan mati. Dan Ustaz, dalam hidup Ustaz ni, Ustaz dah kehilangan 2 orang tersayang. Satu, anak yang ketiga ni sangat-sangat menyedihkan lah. Okay. Ustaz nak cerita panjang tapi takut makan masa kita ni. Ustaz ingat lagi waktu doktor bagi tahu Ustaz, dia kata, "Tuan, saya nak tanya, isteri tuan, dia mohon bersalin macam biasa." Masa dah disahkan meninggal tu, anak dalam perut, doktor tanya isteri Ustaz. Dia kata, "Puan, saya nak tanya, puan nak lahirkan macam biasa atau puan nak operate?" Awak tahu tak ni? Nur Jannah, dia yang ada Fatini, yang Ustaz sempat tengok nama Sazwina, Hizah ni semua sekali. Awak tahu tak? Ibu, dia menjawab jawapan yang di luar jangkaan kepala Ustaz tau. Kita sebagai ayah ni, okay, kita tak jangka pun jawapan tu akan dikeluarkan oleh ibu. So apa tahu jawapan ibu? Isteri Ustaz kata,
doktor, saya nak melahirkan anak saya ni secara biasa. Saya nak dia layak dilahirkan secara biasa walaupun dia dah meninggal dalam perut. Okey, doktor pun bagi tahu, okey puan tak apa, terima kasih puan dah pilih melahirkan secara biasa. Cuma saya nak bagi tahu puan, lahir secara biasa anak yang dah meninggal ni lain. Dia tak sama dengan lahir anak yang hidup. Okey, awak tahu tak apa dia punya kesukaran lahir anak dalam keadaan yang dah mati? Okey, mari Ustaz ceritakan. Kalau mak ayah awak lahirkan awak dulu, ayah tak lahirkan. Okey, mak awak lahirkan awak dulu, dia ada dua kerja. Kerja mak, kerja awak. Maksudnya mak usaha untuk lahirkan, awak pun berusaha untuk dilahirkan. So dia ada reaction daripada awak. Tapi anak yang dah meninggal ni, dia tak boleh buat apa-apa. Maknanya, totally sepenuhnya tenaga energi daripada mak. Gitu Ustaz nak cakap. So, doktor dah bagi tahu awal, doktor kata, okey puan kena bersedia, saya akan masukkan ubat, dia panggil induce, tak silap Ustaz pun lupa apa nama. Okey. Masukkan ubat dan ubat ni dia akan membuatkan isteri Ustaz sakit setiap 5 minit sekali. Okey, awak bayangkan, masuk dalam ward pukul 12 tengah hari, dijangka lahir pada pukul 11 malam. Tolong kira berapa jam? 12 tengah hari, dijangka boleh keluarkan sepenuhnya baby pada jam 11 malam. Tolong kira berapa jam kesakitan yang patut isteri Ustaz tanggung? 11 jam, awak kira. Okey. 11 jam, bayangkan 11 jam, 5 minit sekali rasa sakit. Okey, mungkin mak-mak yang ada sekarang ni mungkin ada pengalaman yang di-induce, ada. Mungkin yang ada ni. Kalau tak ada, start lagi tanya mak. Mak, ada tak dalam adik-beradik saya ni, anak-anak mak yang mak lahirkan secara induce? Tanya dia. Okay, tanya dia sakit ke tak. Awak tanya mak daripada 1 per 10, berapa skala sakit tu? Tanya contoh 9 per 10 ke 10 per 10. Yang kritikal 10, yang satu tak sakit, yang 10 makin sakit. Cuba tanya sekejap lagi. Okay. Kemudian, satu. Yang kedua, kalau mak awak cakap sakit, okey, awak kena faham. Cerita Ustaz, isteri Ustaz lahir bukan anak hidup. Anak yang dah meninggal. So, sakit dia bertambah-tambah. Okey, so Ustaz ceritakan. Jadi, Ustaz ingat lagi masa dia usaha nak lahirkan tu, pukul 12 tengah hari, pukul 1, 12.15 minit, dah mula sakit. 12.30 dah sakit. 12.35 dah sakit. 12.40 sakit. 5 minit sekali. Lepas tu kan, Ustaz, masa tu, ni Ustaz tunjuk Okey. Ini katil. So Ustaz duduk atas tepi katil dia tu kan. So kita peganglah tangan dia kan. Belai-belai tangan bagi dia tenang sikit kan. Dia pegang tangan Ustaz ni. Ni. Dia pegang macam ni. Nampak tak? Okey, sekejap Ustaz buat gini sekejap. Okey. Tu, nampak tak merah? Okey. Ni baru sekejap ni. Awak bayangkan dia pegang lama, bukan merah, dia jadi biru lah. Okay. Kemudian Ustaz kata, okey pegang je. Okay, sebab kita tak tahu macam mana dia sakit, jadi kita nak tumpahlah rasa sakit tu kan. So, Alhamdulillah masa tengah dia sakit-sakit tu, Ustaz sempatlah ambil mesej. Dan Ustaz mesej lah beberapa kawan Ustaz dalam grup kenalan. Ustaz kata macam ni je. Tolong doakan isteri saya dipermudahkan urusan dan diangkat segala kesakitan. Okay. Jadi, masa tu kawan pun amin kan. Dan Alhamdulillah miracle berlaku. Pukul 11 kan dijangka lahir kan. Pukul 6.50 malam anak tu selamat dilahirkan. Maknanya lebih kurang dalam 6 tak sampai pukul 12 pukul 6. Ya, lebih kurang dalam tak sampai 7 jam. Tak sampai 7 jam dijangka pukul 11 tapi lahir 6.50 lebih petang. Alhamdulillah selamat dilahirkan dan memang anak tu sudah tiada lagi dekat dunia ni, meninggal. Dan yang paling Ustaz sedih tu masa dia lahir tu kan, kita tengok mata dia dan sebelah sini biru, muka, badan sebelah sini biru. Mungkin masa kena hentakan tu dia duduk macam ni dalam perut. Ustaz jangka kalah, Ustaz tak tahu. Dan Ustaz pun tak pernah tanya doktor macam mana berlaku. Jadi sebelah tu biru. Sebelah lagi okey. Okey, biru-biru tu macam contoh seolah-olah dia macam berlaku hentakan. Okey. So daripada situ Ustaz memang sedih lah.
sedih sangat-sangat sehingga kalau kawan-kawan berikan semangat, dia kata, Ni, untungnya kau sudah memiliki anak syurga. Dia cakap macam tu kat Ustaz. Okay? Untuk kau adalah kau dah memiliki anak syurga. Dan anak syurga ni, kalau kau jaga kalau kau sentiasa doa dia, kau ingat dekat dia, dia akan menjadi syafaat. Okay, kau tahu tak, dalam peringkat Islam ada satu ayat namanya syafaat. Korang kena ambil maklum syafaat tu adalah tiket. Ustaz nak guna bahasa mudah. Tiket masuk syurga melalui tiket anak yang dah meninggal. Itu namanya syafaat. So, kalau rezeki Ustaz dengan isteri Ustaz, oleh kerana asbab matinya meninggalnya anak ni, so dapatlah Ustaz masuk syurga dengan mudah sikit asbab daripada syafaat anak yang dah meninggal ni. Anak syurga lah. Orang cakap anak syurga. Okay. Kemudian selang 2 tahun, 3 tahun selepas daripada tu lahir anak yang keempat. Yang bongsu setakat ni. Okay, so anak Ustaz berapa orang? 4 orang. So yang 3 tadi masih ada dengan Ustaz, yang seorang sudah meninggal dunia dan membuatkan kita orang rindu lah. Kita orang rindu dengan dia. Dan Ustaz, Ustaz pakai Oppo. Okay, ada satu isteri Ustaz kan punya mesej tu. Kan dia macam ada profil mesej tu, dia tulis, isteri Ustaz lah, dia tulis, Jannatu Adni, satukan kami di syurga. Nama anak Ustaz yang meninggal tu Jannatu Adni. Jannatu Adni. So isteri Ustaz tulis status dia, Jannatu Adni, satukan kami di syurga. So betul-betul membuatkan dia seorang ibu masih ingat lagi lah peristiwa tu. Dan Ustaz ingat lagi, masa dalam hospital nampak dia gagah, nampak macam dia strong. Tapi masa perjalanan esokkan hari nak tanam tu pukul 11 pagi, nak ke kubur, isteri Ustaz ribakan anak tu. Jadi Ustaz tengah mandu kereta, dia duduk sebelah. Masa tu anak atas riba dia, atas paha dia. Masa tu dia menangis kuat. Masa tu air mata tu jatuh atas jenazah kapan. Dan anak tu telah dikapankan macam jenazah biasa, telah dikapankan putih. Masa tu dia menangis kuat. Lepas tu Ustaz kata jangan menangis, diseksa jenazah. Sebab kena atas muka dia kan, kena atas muka dia. Dan paling Ustaz tak boleh nak lupa adalah masa ambil dia masuk dalam liang lahat dan masa tanah sudah menutupi sedikit demi sedikit. Itu memang sedih gila. Alright, so itu adalah pengalaman Ustaz dalam hidup ini. Yang kematian yang kedua adalah adik Ustaz sendirilah, mati kanser tulang. Okay, jadi masa tu Ustaz anak sulung daripada 10 adik-beradik. Alright, so ada beberapa background Ustaz dah cerita kat awak. Okay, setakat ni ada soalan tak setakat ni tentang diri Ustaz? Okay. Awak boleh tanya macam ni tau, awak boleh gunakan ruangan chatting, awak boleh gunakan voice, buka mikrofon, okay, dan terus tanya soalan macam tu pun okey, lagi baik. Okay, silakan. Sebelum Ustaz pergi kepada kita punya penerangan kelas, yang Ustaz dah siap dah. Okay. Okay, satu lagi yang sebelum Ustaz tertinggal. Oh ya, ada soalan tu. Edlan, Ustaz ajar kat sekolah mana? Okay, bagus soalan. Setakat ni Ustaz memang dah tak mengajar dekat mana-mana sekolah. Kan pelik kan? Okay, kiranya Ustaz menganggur lah. Tak ada. Ustaz memang tak mengajar. 2016 Ustaz dah resign, dah keluar daripada guru. Maksudnya dulu Ustaz mengajar dekat Negeri Sembilan. Okay, dekat sekolah menengah agama Pedas dulu nama dia sekolah tu. Sekarang ni sekolah tu SMKA Datuk Haji Abu Haji Sail dekat Negeri Sembilan. Siapa yang pernah datang Negeri Sembilan dia tahulah. Okay, dan 2016 Disember Ustaz dah berhenti guru. Maksudnya memang tak ada kaitan dengan guru lah. Right? Dan Ustaz sekarang ni full time sebagai konsultan untuk subjek agama. Okay, pendidikan Islam, syariah. Okay, dan Ustaz punya kepakaran adalah pada kebat. Kalau awak ada masa nanti, awak boleh search nanti www.sifukebat.com. Okay, sekejap Ustaz tulis. Okay, nanti awak baca, awak boleh buka dekat laman web ni, awak boleh tengok Ustaz punya profil. Kalau awak nak tengok dekat YouTube, awak boleh buka nama ni, Ustaz Ni Afendi. Sifu Kebab pun boleh. Ataupun awak search, ni 3 nama yang awak boleh search dan awak akan jumpa Ustaz dekat YouTube. Oh sorry, Ustaz terhantar dekat Edlan secara private sebab dia dah PM Ustaz tadi kan. Okay, sekejap www.sifukebat.com. Ustaz dah tarik tapi terhantar dekat Edlan. Okay, kemudian Ustaz Ni
Effendi. Ni pun antara yang awak boleh search. Kemudian Sifu Kebab. Kemudian satu lagi Kebab Hewok. Okey, ni antara nama-nama yang awak boleh search dekat internet, dekat YouTube, dan awak akan jumpa Ustaz punya dekat sana. Okey, tu jawapan untuk soalan pertama. Payah nak tanya, kena ikut bayang sikit. Soalan daripada siapa tadi tu, kalau boleh mak punya adik meninggal waktu dia baby, keluarga mak dapat masuk syurga sebelum Ustaz kata. Jadi saya sebagai anak kepada ibu yang adik meninggal, saya ni pun dapat masuk terus syurga ke? Bagus Fatini. Soalan Fatini tu, setakat Ustaz tahu, tiket tu hanya untuk ibu dan bapa sahaja. Belum lagi untuk adik-beradik. Setakat yang Ustaz faham, tiket tu untuk mak dan ayah, sebab dia yang melahirkan anak syurga ni. Untuk adik-beradik Ustaz tak jumpa lagi dalam hadis yang mengatakan adik-beradik juga boleh dibawa bersama. Okey. Boleh Okey, baik. Soalan yang seterusnya, silakan. Okey, kerjaya Ustaz dah dijawab tadi. Ustaz professional motivator dan konsultan dalam subjek agama. Kalau nak tengok Ustaz lebih lanjut dekat sifukebab.com tadi. Okey, www.sifukebab.com. Boleh baca dekat situ dan boleh tengok Ustaz buat apa sebenarnya. Okey, dekat YouTube pun boleh cari. Right. Okey, lagi soalan? Ada soalan lain? Boleh buka mic boleh buka mikrofon. Macam mana nak guna Sifu Kebab ni? Macam mana nak guna Sifu Kebab? Ustaz tak faham soalan. Guna apa maksud dia? Guna apa tu? Maksud dia Ustaz tak faham maksud dia apa? Ustaz tak adalah title tu, tak adalah orang bagi sebenarnya. Ustaz letakkan brand sendiri sebab masa tu Ustaz adalah salah seorang daripada yang buat soalan untuk Kebab SPM. Gitu. Okey. Soalan syariah Islamiah. Soalan ada satu subjek dalam SPM namanya PSI. So Ustaz yang buat soalan tu sebelum Ustaz resign guru dulu, dan memang Ustaz buat soalan kebab. Okey, dan Ustaz antara yang paling muda masa tu. Tak silap Ustaz 30 tahun. 30 ke 31 tahun masa Ustaz buat soalan tu. Tu Fatini dah jumpa dah. Saya dah jumpa video-video Ustaz, saya dah subscribe. Okey, bagus. Terima kasih Fatini, terima kasih. Okey. Lain-lain nanti siapa nak buka tolong subscribe. Okey. Ustaz pun nak mula mengisi konten-konten, Ustaz nak mula sharing apa-apa benda yang Ustaz boleh buat. Gila-gila mungkin Ustaz nak share ilmu-ilmu agama tapi dalam bentuk santai. Korang tolong doakan tolong doakan. Ustaz cuba nak cari, nak belajar editing video supaya yalah Ustaz boleh follow rentak kan. Kan biasa kan kalau kita editing video kan bunyi suara macam tu, suara macam ni kan. Kadang-kadang yalah yang membuatkan video tu nampak happening. Itu saja lagi yang cabaran yang Ustaz belum dapat lagi. Oh, video tadi kat YouTube channel Ustaz. Ya. Video yang Ustaz bagi tengok tadi dekat YouTube channel Ustaz lah tu. Okey, Elisha tanya Ustaz dah asal daripada mana? Ustaz asal daripada Pasir Putih, Kelantan, Darul Naim. Asal daripada Pasir Putih, Kelantan, Darul Naim. Siapa orang Pasir Putih ada kat sini, kita satu daerah. Siapa orang Kelantan dekat sini, kita satu negeri. Okey, cuma sekarang Ustaz tak ada kat Kelantan. Ustaz memang duduk dekat Negeri Sembilan, dekat Senawang. Siapa-siapa yang asal dekat Negeri Sembilan, area Senawang ke, Seremban ke, Sendayan ke, Seremban 2 ke, Kuala Pilah ke, Bahau ke, kita satu negeri. Dan memang rumah yang Ustaz duduk ni pun memang dah beli dekat Negeri Sembilan. Oh, Fatini, rumah baru saya di Senawang. Dekat mana Fatini? Ustaz dekat Taman Tuku Jaafar. Right, okey. Soalan-soalan lain, awak boleh buka video tau. Boleh buka audio dan boleh bertanya terus. Kita jadikan ruangan ni adalah ruangan sembang. Sebab malam ni kita tak mula lagi kelas Ustaz nak terangkan beberapa benda saja. Saya pun Kota Baru. Oh ya, Kota Baru, Kelantan kita. Okey, rumah baru saya di Senawang, Senawang Perdana. Oh, rumah baru, penempatan baru tu tak silap Ustaz. Taman baru tak silap Ustaz, Taman Baru Naim. Okey, lagi. Okey. Sekarang ini Ustaz dah masuk tahun keempat buat kerja sendirilah. Ni termasuk kelas-kelas online ni adalah salah satu kerjaya career Ustaz. Jadi Ustaz nak korang doakan Ustaz boleh? Dan ni the first time Ustaz buka kelas tingkatan 1. First time. Okey. Sebenarnya memang tak plan pun nak buka kelas tingkatan 1 sebab Ustaz dah tinggal tingkatan 1 ni. Sekejap aku nak kira Ustaz last mengajar tingkatan 1 masa Ustaz jadi guru dulu 2013. 2013 Ustaz last mengajar tingkatan 1. Lepas tu pengetua minta Ustaz naik tingkatan 5 dan fokus SPM. Masa Ustaz mengajar tingkatan 1, Ustaz dah tipu ramai budak. Ustaz dah tipu ramai budak. Kau tahu tak Ustaz tipu apa? Okey, dengar Kan ada kan
Ustaz tak tahulah korang ni silibus baru KSSM. Silibus lama dia ramai tokoh-tokoh tau. Contohnya Ustaz bercerita tentang tokoh Saidina Abu Bakar kan. Ustaz ceritalah gini. Ustaz ceritalah masa Saidina Abu Bakar pergi jumpa dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kena seksa, kan, kena seksa batu atas belakang dia tengah panas kan. Lepas tu Bilal bin Rabah cakap ahad kan. Kan biasa dengar cerita tu kan. Kau tahu tak Ustaz tipu apa budak-budak kata satu? Ustaz cakap apa? Okey, masa tu Ustaz ada tepi Bilal bin Rabah. Masa tu Ustaz cakap. Masa tu Ustaz ada kat Bilal bin Rabah. Lepas tu budak-budak tak ada kelas tu, dia tanya. Ya ke Ustaz? Ya, masa tu ya Allah Ustaz nak tolong tapi Bilal kata jangan. Biarkan aku seksa sendiri. Lepas tu Ustaz cakap lah, bersalah aku Bilal, bersalah. Lepas tu Ustaz cakap lah, sebab Ustaz nampak ada beberapa budak muka dia macam tengah macam ya ke Ustaz ni macam menipu ya kan. Lepas tu Ustaz pun pusing cerita. Ustaz cakap, oh masa tu Ustaz budak lagi. Masa tu Ustaz cerita, masa tu Ustaz budak lagi 9 tahun. Ustaz tak tahu apa-apa. So budak yang macam ragu-ragu tadi terus jadi percaya. Sebab dia kata aku budak masa tu. Ustaz cakap apa? Lepas tu bila dah Abu Bakar datang, Ustaz kata, Abu Bakar lepaskan Bilal cepat. Ya Abu Bakar cakap. Jadi budak dengar cerita tu A sampai Z, percaya bulat-bulat. Itulah paling aku seronok sekali kenangan mengajar kata satu. Aku dah beratus-beratus orang di kata satu. Tahu tak? Budak-budak tu, dia bila dia naik di kata 5, dia jumpa dengan ustaz tau. Masa di kata 1 ustaz mengajar. Masa di kata 5 ustaz mengajar SPM tu lah. Lepas tu kan, masa ustaz nak cerita tokoh tu, pasal sahabat-sahabat kan, budak cakap, ustaz, jangan cakap ustaz hidup masa tu tau. Aduh, kena aku. Dia ingat lagi orang cerita tu. Hampir 5 tahun tu kena tipu bulat-bulat. Lepas tu dia cakap, ustaz jangan cakap ustaz hidup masa tu masa kita kata 1 ustaz kenakan kami, masa kata 5 ni jangan kita tak percaya. Lepas tu kan yang paling seronok, ustaz tipu lagi. Ustaz cakap, betul cerita ni. Ustaz ada masa tu. Cuma masa tu ustaz jauh-jauh sikit dengan Abu Bakar kan. Elok-elok je dia orang tak kena tipu. Tiba-tiba kena tipu balik sekali lagi. Dia kata 5. Kena tipu dekat kata 1. Okey, budak lagi. Dia kata 5 kena tipu juga. Aku cakap kenalah budak-budak ni. Right, so bila Puan Didi, mak kepada siapa tadi yang dia tanya, dia bagi tahu saya anak Didi. Okey. Ada seorang puan dalam circle kita ni, namanya Ustaz panggil dia Puan Didi. So Puan Didi minta Ustaz handle kelas. Okey. Jadi Ustaz sebenarnya Ustaz nak tolak. Sebab apa? Ustaz banyak gila komitmen. Betul ni, full komitmen. Komitmen Ustaz banyak gila. Tak tahu nak cakap macam mana nak mencelah masa ni. Dan Ustaz ada kelas banyak. Ustaz ada kelas banyak. Tingkatan 5, tingkatan 4. K5 pula ada beberapa fasa. Tingkatan 4 ada beberapa fasa. Termasuk tingkatan 5 peringkat Islam. Jadi Ustaz fikir macam mana nak tolak ke tak kan. Jadi Ustaz kata mungkin rezeki kita berjumpa. Jadi Ustaz terima lah. Okay, terima. Jadi Ustaz terima kasih banyak-banyak dekat korang semua. Okay. Terima kasih dekat korang semua. Join our kelas kita malam ni. Dan Ustaz harapkan kita boleh join lagi next class. Dan kita akan mulakan kelas yang formal pada hari Khamis. So ingat kelas kita Isnin, Khamis pukul 9 hingga 10.30. Itu saja. 2 hari saja seminggu. Isnin, Khamis 9 sehinggalah 10.30. Okay. Kalau korang excited nak belajar kan, 2 jam kita balun, 3 jam kita balun. Pagi tak payah tidur, pukul 3 pagi baru kita tidur, siap kita mulai. Okay, korang tahu tak kelas Ustaz tingkatan 5 mula pukul 9 sampai pukul 11 tau. Tapi dia punya soalan, ya Allah, macam nak meninggal. 9 mula, pukul 1 pagi baru habis. Aku dah macam ni dah. Lepas tu aku cakap apa? Korang sembang je lah, aku nak tidur. Lepas tu Ustaz buat apa? Ustaz buat ni. Sekejap korang sembang Ustaz pun tutup video. Lepas tu kan, aku terlupa nak tutup mute ni. Suara dia masuk dekat telinga aku tak boleh nak tidur. Lepas tu aku cakap, ampeh korang, kejap aku tutup mic. Kau tahu tak kenapa dia orang nak sembang? Dia macam ni Masa kan Ustaz ada cerita awal tadi, Zoom ni dia free tau. Yang Ustaz bayar sebelum ni, yang berbayar sebab ada masalah, Ustaz renew tu ada masalah, Ustaz dah hantar email dekat Zoom, admin Zoom. Masa kita yang berbayar, dia boleh 24 jam. So dia tak stop. Dia hanya boleh stop Ustaz aja. Ustaz tekan end stop. Dia kata apa? Ustaz kita dah habis kelas kan? Dah. Okey Ustaz jangan stop tau, kita nak sembang. Korang sembang. Ustaz pergi makan bawah, Ustaz pergi beli barang dekat kedai.
Datang tak habis lagi duk sembang. Aku kata gila budak ni, gila. Aku kata budak ni belajar ke nak main ke apa benda ni. Dan Ustaz memang Ustaz welcome sangat korang join kelas. Okay. Sebab Ustaz bukan nak kita belajar formality buku teks macam ni. Kejap. Mana buku korang Okay, Ustaz tertinggal kat bawah. Korang nak tak belajar macam ni Ustaz tunjuk Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so malam ni kita akan belajar tajuk adab. Okay, adab. Kenapa senyum tu? Jangan senyum, serius. Izzah, duduk elok duduk. Izzah. Macam ni? Macam tu. Kau nak belajar tak macam tu? Oh, pecah kepala. Lepas tu, okey, muka surat 30. Adapun ia. Ianya terbahagi kepada dua. Yang pertama, yang kedua, tak sempat masuk yang ketiga, semua meninggal. Semua dah macam ni. Cakap seorang je lah, kita orang nak tidur. Cakap. Okey. Itu sebab, tahu. Seperti dia kata, baik saya tidur. Betul. Sebab tu Ustaz ni bukan style macam tu. Alright. So Ustaz ni gila-gila sikit. Malam ni jago formal pakai baju ni. Biasa tak pakai baju. Silap. Biasa pakai baju. Pakai baju t-shirt. Apa tak pakai baju. Okay, ni biasa, ni lepas pada Qiyam mulai ni. Saja cakap. Sebab nanti korang tanya Ustaz selalu Qiyam tak? Sekarang aku jawab siap-siap. Orang soleh biasa dia akan mulai. Bukan macam Haris. Haris solat pun lambat. Haris kata, macam mana Ustaz tahu? Korang jangan main-main Aku ni tahu ni semua ni. Dia buat salah apa bagi dia. Aku tahu ni. Kamila ada salah minggu lepas. Aku tahu ni. Aku tengok muka dah. Fatini kontrol muka tak nak dibaca. Okay. Alright. So kita ada less than a minute lagi. Kita akan stop ini. Okay. Dan kita akan masuk sesi yang terakhir tau. Tekan link balik sebab dia akan stop ni. Dia akan stop sebab video kita dah habis limit 40 minit. Nanti saya tak mau join kelas Ustaz. Fatini kata nanti saya tak mau join kelas Ustaz. Tak ada, aku tak pandai baca muka orang pun. Tadi saja tipu. Korang ni kan hidup macam pembaris tahu tak?